Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Berjumpa lagi kita untuk sesi yang kedua, part yang kedua dalam perhimpunan pagi. Okey, slot bersama unit bimbingan dan kaunseling ya. Jadi tadi slot pertama saya sudah bincangkan dengan kamu, okey, berkaitan tentang unit bimbingan dan kaunseling. Okey, so yang part kedua ini saya akan lebih fokus kepada inventory psikologi yang kita sediakan ataupun yang wajib diambil oleh semua pelajar tingkatan 5 ya. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Mirdiawati Udin. Okey, seperti yang terdapat di dalam slide ya. Okey, ini adalah tiga jenis inventory yang perlu dijawab oleh semua murid tingkatan 5 untuk ketika inilah pada masa ini ya. Sekiranya ada apa-apa pertambahan atau perubahan, kita akan maklumkan kepada pelajar dari masa ke semasa. Jadi 3 inventory yang perlu dijawab. Yang pertama kita ada senarai semak ke diri murid dalam norma baharu. Yang kedua kita ada saringan minda sehat, dan yang ketiga inventory kematangan kerjaya atau kita kenali sebagai IKK ya. Sekarang kita akan lihat satu persatu ya, secara ringkas untuk semua soal inventory psikologi yang perlu diduduki atau diambil oleh pelajar tingkatan 5. Yang pertama kita lihat senarai semak ke diri murid dalam norma baharu. Untuk makluman semua ya, senarai semak ke diri murid ini wajib diambil ya, yang wajib diambil oleh semua murid. Dan terdapat 22 soalan. 22 soalan tambah 2 soalan subjektif ya. Yang 2 soalan subjektif ni dia minta kamu kongsikan kamu punya pendapat, kamu punya perasaan ya. Jadi 22 soalan itu untuk dua soalan subjektif. Yang 22 soalan lagi, yang lain 22 tu kamu ada pilihan jawapan ya atau tidak. Ada typo di situ bukan jawapan ya, pilihan jawapan ya atau tidak. Ya, just pilih ya atau tidak. Tujuan senarai semak ini, senarai semak di murid ini adalah untuk mengenal pasti keperluan murid mengikut 4 kategori ya. Daripada jawapan kamu nanti, GBK akan menganalisis ya, dan kita akan kategorikan keperluan kamu mengikut 4 kategori. Apa 4 kategori itu? Yang pertama ialah pribadi, kedua keluarga, ketiga rakan dan media sosial, dan yang keempat guru dan sekolah ya. Yang seterusnya adalah saringan minda sehat ya. Dalam saringan minda sehat ini ya, terdapat 3 saringan minda sehat yang akan digunakan ya. Kamu akan jawab 3 jenis soalan ya, 3 jenis soalan, tapi jangan risau, tidak banyak ya, dan tidak perlu jawab baca buku, ada markah lulus, tidak. Yang penting kamu jawab dalam keadaan yang jujur ya. 3 saringan itu ialah saringan Woolley. Yang pertama saringan Woolley, yang kedua saringan PHQ-9, dan saringan GAD GAT-7 ya. PHQ ialah ya, PHQ bermaksudnya apa, nanti saya jelaskan. Untuk PHQ, apa yang dimaksudkan dengan Woolley lah ya. PHQ ialah sekejap. Untuk PHQ, maksud PHQ ialah Patient Health Questionnaire ya. Patient Health Questionnaire, dan GAT-7, GAD GAT-7 ialah Generalized Anxiety Disorder.
Okey, so itu kepanjangan untuk PHQ dan GAD lah ya. Okey, tujuan saringan media sihat ini kita adakan, pelajar-pelajar kena jawab adalah untuk mengenal pasti gejala awal yang memberi kesan kepada minda akibat pandemik yang berlaku ya. Sekarang ni kita tahu kita berada dalam situasi pandemik. So ujian ini kita bagi kepada murid-murid supaya kita dapat mengenal pasti ya gejala-gejala awal yang boleh memberi kesan kepada pemikiran kamu. Okey, ada typo di situ. Okey, jumlah ya. Okey, jumlah soalan ya. Jumlah soalan untuk Uli dia ada 2 soalan sahaja. Okey, kamu perlu jawab ya atau tidak. Okey, untuk PHQ ya, PHQ Patient Health Questionnaire tadi ya, PHQ 9 ada 9. So ada 9, so 9 soalan menggunakan skala Likert 0 hingga 3. Okey, kamu perlu jawab 0, 1, 2, 3. Okey, apa 0 untuk apa, 1 untuk apa? Nanti dalam kertas soalan itu dia akan nyatakan ya. Okey, untuk saringan GAT 7 ya, Generalized Anxiety Disorder ada 7 soalan. Sama juga skala Likert 0 hingga 3. Okey, 0, 1, 2, 3. Tetapi ya, walaupun mereka sama skala Likert, tapi dia punya kosong itu tidak sama ya. Untuk PHQ lain, untuk GAT 7 lain ya. Okey, 1 untuk PHQ apa maksudnya ya? 2 untuk PHQ. Okey, dan GAT 7 pun dia kosong untuk apa, 1 untuk apa, dia tidak sama. So bila jawab soalan nanti tolong bacalah ya, dia akan ada skala, dia akan di atas itu di bawah arahan dia akan tunjukkan skala. So jawab mengikut skala yang diberikan. Okey, itu untuk minda sihat ya. Okey, seterusnya inventory kematangan kerjaya atau IKK. Okey, inventory kematangan kerjaya ini ya, dia adalah di bawah penilaian psikometrik ya. Jadi perlu kamu tengok di situ, wajib diambil oleh semua pelajar tingkatan 5 ya. So memang kena ambil, wajib. Sebab kita akan keluarkan sijil ya, sijil psikometrik kamu, sijil IKK kamu bersama-sama dengan keputusan SPM kamu nanti. Bila kamu dapat SPM, kamu akan dapat juga sijil psikometrik inventory kematangan kerjaya. Okey, terdapat 50 soalan. Jawapan pilihan jawapan ada setuju dan tidak setuju. Okey, kamu cuma pilih setuju dan tidak setuju. Okey, daripada 50 soalan itu ya, dia akan bahagi kepada 2 domain. Okey, dia akan melihat pada 2 bahagian lah ya, 2 pada bahagian 50 soalan tu dia akan pecah kepada 2 untuk melihat bahagian domain domain sikap dan juga kecekapan. Maksudnya untuk domain sikap ada 25 soalan dan domain kecekapan ada 25 soalan. Okey, wajib diambil, sijil kita akan keluarkan. Okey, selalunya IKK ni kita akan buat dalam kita akan adakan bersama-sama dengan ujian ataupun peperiksaan pertengahan tahun. Jadi tahun ini kita masih kekalkan. Okey, kamu akan jawab inventory kematangan kerjaya ini pada peperiksaan lah ya, masa musim peperiksaan pertengahan tahun. Okey, tujuan IKK ini kita adakan adalah untuk mengukur tahap kesediaan murid untuk melakukan aktiviti yang berkaitan dengan alam kerjaya ya. Okey, untuk penerangan lebih lanjut berkenaan IKK nanti mungkin saya akan adakan satu slot bersama untuk dengan semua tingkatan 5 kita akan terangkan IKK dengan lebih lanjut lagi ya. Okey, so pelaksanaannya dari segi pelaksanaan IKK saya dah maklumkan kita akan buat dalam minggu exam. Okey, untuk minda sihat dan senarai semak kendiri murid, okey kita akan buat sejurus lah ya. Okey, seawal bila kamu bersekolah secara bersemuka. Okey, kita akan edarkanlah melalui guru kelas ataupun guru subjek untuk kamu menjawab senarai semak kendiri murid dan juga saringan minda sihat ya. Tidak perlu lama, soalan tidak banyak, kamu perlu tanda saja. So tidak perlu masa yang ditetapkan macam IKK dia memang macam exam lah ya, kena jawab dalam keadaan yang
mengambil masalah ya, dia ada masa sejam berapa belas minit, macam lebih kurang macam itulah ya. Okey, so itu untuk IKK. Macam saya cakap, saya akan buat penerangan lebih lanjut lagi. Okey, jadi itulah ya secara ringkas berkenaan tentang inventory psikologi yang akan diambil oleh pelajar-pelajar tingkatan 5. So dari saya itu saja. Sekian, terima kasih kerana memberikan perhatian anda pada sesi pada part yang kedua ini. Seperti biasa, stay healthy, stay strong, stay focused, stay united. We love, we care. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.